Tak boleh. Tak boleh. Okey. Masuk baru. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 94 Jawi. Rumi tak tahu. Rumi 120 fasal baru 120, Rumi 94 Jawi. Kitab Kifayatul Muhtadi, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun fi sunanis salah. Fasal pada menyatakan sunat-sunat solat. Bukan solat sunat. Jangan terbalik. Solat sunat tu macam duha, solat duha, solat raya tu solat sunat. Ni sunat solat. Sunat yang ada dalam solat ataupun sunat kita baca nanti. Pada menyatakan beberapa sunat sembahyang. Dan bermula sunat sembahyang. Sunat sembahyang dan bermula sunat sembahyang. Fardu, sembahyang fardu. Bukan sembahyang sunat, sembahyang fardu. Yang 5 itu setengahnya. Dalam solat fardu ada sunat. Dia kata setengahnya, kadang-kadang ada juga didatangkan sunat tadi, didatangkan dia dahulu sebelum daripada masuk pada sembahyang. Sunat tu dibuat sebelum sembahyang. Itulah bahasa sekarang. Dan setengahnya ada juga yang sunat tadi dibuat kemudiannya selepas sembahyang. Ada satu lagi sebenarnya dalam sembahyang. Jadi ada 3 sunat. Sunat sebelum sembahyang, sunat dalam sembahyang yang kita panggil sunat hai'ah dengan sunat ab'ad tadi tu, dan sunat selepas sembahyang. Jadi ada 3 sunat. Okey. Dalam kitab ni dibincang 2. Sunat sebelum. Sebelum dibincang kita kena mukadimah dulu ni, masuk fasal sepatutnya. Kita tak boleh baca lagi. Dia setiap tu dia kena ada kaedah dan mukadimah dia. Tak apa, kita baca mukadimah dulu. Kita bahas mukadimah dulu. Jadi, yang dibincang dalam kitab ini adalah sebelum tu, dibincang juga. Dalam sembahyang memang bincang lah, sunat ayah, sunat wa'id. Lepas sembahyang, tak bincang. Tak ada. Jadi tak adalah suruh baca ayat apa, wirid apa, tak ada. Nak ada kitab Muniatul Musalli. Memang jelas lepas sembahyang nak baca apa. Dalam kitab kita tak ada lepas sembahyang. Yang ada sebelum sembahyang dan dalam sembahyang. Okey. Dalam sembahyang tu adalah azan dan iqamah. Sebelum sembahyang tu adalah azan dan iqamah sahaja yang dibincang, yang sebelum. Sedangkan sunat-sunat sebelum sembahyang banyak. Antara lain pakaian, wangian, tempat kat mana, datang awal, wudu, sutrah sebelum. Tapi yang dibincang 2 je, iaitu azan. Maknanya banyak sunat-sunat sebelum sembahyang, sunat buat. Cuma yang dibincangkan dalam kitab kita 2, iaitu azan dan iqamah. Okey, nak kena cari lain lah. Lepas sembahyang langsung tak ada, tak terang langsung. Okey. Kita mukadimah kejap. Yang pertama, azan ni disunatkan azan. Azan memang selalu dilaungkan. Yang mana laungan azan ni tak pernah berhenti. Dilaungkan 24 jam di setiap tempat mengikut kajian, tak pernah stop. Azan sentiasa bersilih ganti. La ilaha illallah, Allahu akbar, part lain pula. Lepas tu sampai dia habis la ilaha illallah, Allahu akbar, part lain pula. Sentiasa. Kalau kita tengok jam tu, takwim tu, kita pun boleh agak sini. Kita tengok negeri ni, daerah ni, lari seminit lagi kan. Kita boleh tengok, itu baru Malaysia. Kita boleh tengok sampai keluar. Maka setiap la ilaha illallah azan tadi tu, mesti ada Allahu akbar di tempat lain. Maknanya dalam dunia ni tak pernah berhenti azan.
Sehinggalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita tak bahas lah bab tu. Masa bukan turun, dia tak panggil turun Ya'juj Ma'juj, dia panggil keluar. Dia tak panggil turun. Nabi Isa dia panggil turun. Itu istilah je. Nabi Isa dia panggil turun. Ya'juj Ma'juj dia panggil keluar. Dajjal pun dia panggil keluar. Ya'juj Ma'juj, masa waktu Dajjal nanti, Ya'juj Ma'juj akan masuk ke dalam tempat yang tak ada azan. Maka dapat kita faham waktu tu azan akan berhenti lah. Bila azan berhenti, maksud berhenti itu tak macam sekarang, sentiasa bersambung. Wallahu alam. Tentang sekarang pun dah berhenti. Mana tahu? Kan? Tak tahu. Kalau katalah ada berhenti, maksud berhenti tu tidak 24 jam, maka tempat yang tak ada azan, di situlah Ya'juj Ma'juj akan masuk dulu. Dia masuk, hancur lah. Bila azan aja, syaitan akan lari tercerit-berit sampai terkentut-kentut, malah dia sengaja kentut. Dia lari, cerit-berit bila dengar azan. Lepas tu, lagi dah makin jauh, makin slow lah bunyi. Lepas tu dia dah slow tu dia kentut. Kenapa dia kentut? Tak nak bagi dengar, bagi bunyi kentut. Syaitan, dia lari. Bila dah selesai, dia datang balik, kacau balik orang sembahyang. Kacau orang sembahyang sunat lah. Lepas tu iqamah, dia lari balik. Iqamah tak jauh sangat lagi, sampai tak bunyi. Lepas tu datang balik, kacau balik orang sembahyang. Dan azan ni pertama sekali ni mukadimah dulu. Syariat azan pada tahun yang pertama hijrah. Azan dan iqamah tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah. Asalnya sahabat datang ke masjid nak solat jemaah dengan Nabi, tapi ada yang datang awal, ada yang datang lewat sebab tak ada tanda. Agak-agak tengok, okey dah, pergi Allah dah habis dah. Esok tu pula, pergi. Allah terawal sangat. Asalnya mula-mula tu. Maka berlaku mesyuarat di kalangan para sahabat dengan Nabi sekali, ada usul buat unggun api. Bila buat unggun api, dia ada asap. Asapnya nampak jauh. Asap, maknanya jom sembahyang jemaah. Kalau tidak, kan payah. Maka ada orang kata tak cantik sebab macam majusi. Majusi dia main bakar-bakar api ni. Macam ni lah kita buat pakai loceng. Ceng. Macam Nasrani pula. Cuma tak tahulah. Kalau dalam kitab kata macam Nasrani, cuma sekarang ada tak loceng Nasrani? Orang Kristian. Ada? Bunyi je. Yang tahu yang Hindu tu yang keteng. Ada bunyi? Ada besar. Itu maksud dia panggil, dia nak panggil lah kan? Macam Nasrani, loceng-loceng ni. Maka Nabi kata, ya juga. Macam ni lah, kita buat trompet, macam tanduk. Lepas tu, tu tekan siapa? Yahudi. Tu Yahudi nak panggil orang sembahyang. Macam Yahudi pula. Naikkan bendera. Bendera pun tinggi-tinggi. Macam-macam ada. Macam-macam ada idea. Sebab kesian. Ada yang datang terawal, ada yang datang nasib baik dapat sembayangan Nabi. Kadang-kadang terlambat. Waktu tu kan awal-awal Islam, baru tengok matahari macam mana, bayang-bayang sebagainya. Jadi dia akan lari sikit lah. Akhir sekali Umar Al-Khattab, dia cadang yang paling boleh terima lah. Dia kata apa? Menjerit. Kalau bahasa sekarang, jom sembahyang, dah masuk waktu, jom sembahyang. Bahasa sekarang gitu lah. Bahasa sekarang. Jom sembahyang, dah masuk waktu, jom. Jerit. Siapa yang suara kuat jerit. Itu yang paling logik. Yang paling masuk akal sikit lah. Tapi Nabi kata, kita tukar sikit lah. Bunyi uduh sangat. Mari sembahyang. Macam mana? As-salatu jami'ah. Sama lah maksud dia. Jom sembahyang jemaah. Jerit kuat-kuat. Itulah waktu perbincangan tu. Kemudian balik, pakat-pakat balik lepas sembahyang dok panggil orang, sembahyang. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Jauh dengar apa 1 kilometer boleh dengar. Macam tak sampai je. Kalau 1 kilometer pun ramai lagi yang lain-lain macam mana. Tapi itu je lah yang paling logik sekali. Akhir sekali lepas pada tu balik. Lepas dah beberapa kali sembahyang main jerit-jerit gitu, balik.
Balik-balik seorang sahabat nama Abdullah bin Zaid. Dia mimpi lelaki datang bawa loceng. Setengah riwayat kata bawa geduk. Geduk tau geduk? Geduk apa? Geduk, 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 geduk. Betul nama geduk? Geduk, 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 geduk. Bawa geduk, setengah riwayat kata loceng. Bawa mimpi ni. Kau nak jual tak? Kata Abdullah bin Zaid. Kau nak jual tak? Dalam mimpi. Kau nak jual tak? Kau nak beli buat apa? Aku nak panggil orang solat 5 waktu. Sebab susah nak panggil. Nak ketuk tu. Atau buat bunyi loceng. Orang yang nak jual ni kata, orang yang pegang kata, tak elok pakai ni. Nampak macam orang kafir. Kata yang orang yang bukan dia nak jual, dia pegang aja. Macam ni lah. Kalau kau nak ajak orang sembahyang, kau kata macam ni. Ni aku ajar kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an... Sampai habis azan. Ush, bagus seruan ni. Bagus ni. Okey. Dalam mimpi tu. Baru je orang tu berpaling, berjalan beberapa langkah. Dia berhenti kejap. Itu kalau nak panggil orang jauh sembahyang. Kalau dah dekat-dekat nak sembahyang dah, panggil macam ni. Cakap macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat lah kita kata, qamat. Sedar. Pagi esok cerita kat Nabi. Nabi kata engkau benar. Maknanya bukan dapat daripada mimpi sahabat lah. Nabi dah tahu, wahyu Nabi dapat dah. Engkau benar, kata Nabi. Perkataan Nabi engkau benar tu lah menolak yang mengatakan azan ni bukan daripada Nabi tapi daripada sahabat. Tidak. Memang betul sahabat mimpi, tapi Nabi kata engkau benar. Dengan maksud Nabi dah terima dah. Nabi dah tahu dah. Nabi dah terima wahyu dah. Okey. Habis tu macam mana sekarang ni? Kalau macam tu bolehlah Zuhur kita buat. Zuhur adalah laungan yang pertama. Laungan azan yang pertama. Sama macam solat yang terzahir atas muka bumi adalah Zuhur juga. Itu Zuhur lain lah. Zuhur masa kat Mekah. Cuma yang ni kat Madinah lah. Okey, boleh. Abdullah bin Zaid bersiap lah nak cari Bilal. Kat sini kita boleh tengok orang yang azan ni macam mana sepatutnya. Padahal Abdullah bin Zaid suara sedap. Dia pula mimpi. Tiba-tiba time masuk Zuhur, Nabi suruh cari Bilal. Bilal bin Rabah. Dia pelik, kenapa pula? Kerana suaranya lebih kuat. Kita dapat satu. Orang nak azan bukan sedap, tapi kuat. Tu nombor satu. Bukan menandakan tak boleh sedap. Itu dari segi prioriti. Yang dia kata, kau sedap, suara sedap, tak boleh azan. Bukan. Prioriti dia kuat, bukan sedap. Lebih kurang. Maksud sampai jauh lah. Kalau nak kata nyaring boleh juga. Yang penting sampai jauh. Tujuannya, dengan dia azan, jauh pergi-pergi. Bukannya, dengan dia azan, tapi tapi sedap. Orang bestnya. Lepas tu tak datang. Bukan. Biar dengar. Yang penting message tu sampai. Yang penting seruan tu, nidak tu sampai. Seruan tu sampai. Suruh Bilal. Kemudian yang waktu tu Sayyidina Umar tak ada. Waktu tu Sayyidina Umar kat rumah lah. Mana ada. Dia tak tahu cerita ni. Dia dengar tu, terus dia keluar rumah. Dia dengar. Dia keluar, dia lari. Siapa tadi? Bunyi apa tadi? Dia lari jumpa Nabi. Sebiji macam dia mimpi. Maknanya Sayyidina Umar pun mimpi juga. Tapi tak sempat nak cerita dengan Nabi. Ada riwayat dia kata sampai jatuh ridak. Bila dengar azan tu, pergi tu, ridak ada sampai jatuh. Biar jatuh. Aku pelik. Aku mimpi semalam. Tak sempat cerita dengan Nabi, dah ada orang duduk baca yang sama. Kata Sayyidina Umar. Sebenarnya Sayyidina Umar pun mimpi juga. Para sahabat mimpi juga. Okey. Tu jelah sikit mukadimah. Tapi kalau nak kira tukang azan, ada seorang lagi. Tukang azan Nabi yang buta. Abdullah Ummi Maktum. Dia azan waktu subuh. Bilal azan waktu sebelum subuh. Macam nak panggil, nak kejut tahajud. Mudah kata pukul 5 lah. Mudah kata. Bilal pukul 6. Maksudnya masuk subuh. Terbalik. Bilal pukul 5, Abdullah Ummi Maktum pukul 6 lah. Betul. Walaupun dia buta. Dan orang tak bagi tahu dia pun dah masuk, dah terbit fajar, tak ada. Dia boleh nampak walaupun dia buta, ketika subuh tu dia tengok gitu, dia nampak matahari. Fajar. Bukan matahari dah syuruk. Nampak fajar. Nampak cahaya. Dah nampak. Dia pun Allahu Akbar. Siapa? Abdullah Ummi Maktum.
Dia buta tapi dia boleh nampak. Tu je yang nampak. Yang lain tak nampak. Bilal pukul 4.30 pukul 5 lah. Itu yang jadi kes puasa tu. Hadis pas puasa tu. Nabi kata apabila kamu dengar azan, selesaikan hajat kamu. Kalau minum air, gok bila dengar azan. Kalau makan, habiskanlah pinggan. Kan ada hadis tu kan? Selesaikan hajat kamu. Lepas tu geng-geng ni baca hadis, tak masuk hukum bekah. Macam mana? Azan boleh. Sedangkan itu azan Bilal. Itu bukan azan Allahumma maktum. Dah azan kena keluar, tak boleh telan. Hadis. Okey, kita baca sikit. Dah sampai belum? Ustaz. Mana boleh dia tunggu. Dah dia sampai nak berhenti ni. Segan. Macam tak ada adab pun ada juga. Maka sunat didatangkan dia dahulu daripada masuk kepadanya itu dua perkara. Sebelum sembahyang sunat buat dua perkara. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Yang nak cerita dua saja. Pertamanya bang. Best betul. Bang. Banga je. Bang. Siapa tahu asal usul bang? Kenapa bang? Sebab antara bahasa Melayu original tau. Kalau kita kaji bahasa, dalam bahasa Melayu ni dia tak banyak original. Dia tak ada apa dia panggil kata dasar original, tak ada. Dia banyak ambil pada bahasa lain. Ambil pada India, ambil pada Arab, ambil pada macam-macam dia ambil. Inggeris, ambil macam-macam. Yang paling banyak India, Arab, paling banyak. Tapi dia ada bahasa dia sendiri. Maksudnya root kata akar tu, asal tu memang dia sendiri. Antaranya bang. Cuma nak tahu daripada mana, tak sempat nak kaji. Bang. Antaranya apa lagi Apa kata asal? Paku. Memang realnya Melayu tu, paku. Apa lagi Basi tak tahu. Tak ingat. Tapi adalah dia tulis, kita bacalah, kita ingat. Ni kata original Melayu. Tapi ke yang lain-lain, biasa kita tengok mesti ada bangsa lain. Cuma bunyinya lain sikit. Yang saya ingat, warna. Warna ni bahasa ni. Kerala. Apa tau? Varna. Warna. Warna tu Varna dia panggil. Kedai India. Kedai India. Tapi bunyi dia lain sikit. Bukan kedai lah. Macam kedai. Macam mana? Bukan kedai. Dia macam ada, lupa ni. Kedai. Kena. Apa lagi? Dia memang ada tu. Almari Portugis. Almari Portugis. Betul. Dia memang ambil daripada lain. Memang ambil. Sekarang. Apa? Tamil Nadu. Sekarang. Apa dia? Sekarang. Kita belajar bahasa malam ni. Kelas bahasa. Dia memang gitu. Apa lagi? Dia memang ada. Kalau bahasa Arab ni tak payah, memang banyak lah. Memang banyak sangat lah bahasa Arab. Manusia tu bahasa Arab lah. Daripada perkataan nasia, lupa. Manusia memang banyak. Buku Inggeris lah. Book. Buku. Kitab memang bahasa Arab dah. Tu lah. Memang gitu lah. Satu lagi ke memang original Melayu. Kaf ra alif. Kalau dalam kitab tulis kaf ra alif. Boleh baca kira, boleh baca kera, macam-macam boleh baca. Kaf ra alif. Bang ni antara salah satu yang asal. Bang. Dan yang kedua iqamah bahasa Arab. Hanya dituntut akan keduanya itu pada sembahyang fardu yang maktubah juga. Yang dituntut azan dan iqamah tadi hanya sembahyang maktubah yang fardu. Maknanya sembahyang 5 waktu sahaja. Itu je yang dituntut. Dapat kita faham, solat sunat tak ada azan. Tu dapat kita faham, solat sunat tak ada azan. Jangan azan lah solat sunat.
Okey. Sama, sunat. Dia macam ni. Tak semestinya sembahyang tu berjemaah atau tidak. Tetap sunat azan. Jemaah atau seorang. Tunai atau qada. Sunat tetap sunat. Bukan azan je, sekali dengan qamat lah. Cuma kalau jamak, mula-mula tu azan, masa solat yang kedua, qamat je. Yang mula-mula tu azan. Sama ada solat seorang ke, nak sembahyang kat rumah ke. Bezanya kalau kita kuat, tujuannya nak sembahyang dan nak panggil orang sekali, join. Kalau slow, untuk kita seorang. Slow tu biasalah. Qamat pun, cuma tu lah. Qada pun sama, sunat azan. Cuma tu lah, qada pun malas, nak azan. Qada pun Allah, tiba-tiba nak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Last sekali, lepas azan, tak sembahyang. Oh, itu bahaya. Tak masuk lagi. Boleh jawab lah kali kita buat. Okeylah, tak apalah. Kita buat secara perbincangan. Hukum asal azan kerana nak panggil orang sembahyang, bukan masuk waktu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki je. Mazhab Maliki masuk waktu. Tapi mazhab Syafi'i, azan kerana nak panggil orang sembahyang, kerana dia ada lafaz seruan dia panggil. Hayya, hayya, lupa dah apa? Hayya 'ala tain. Apa? Hayya 'ala tain, bukan? Maksudnya itulah. Dua hai. Apa dua hai? Hai itu seru. Dua penyeru. Jadi kenapa nak seru? Marilah sembahyang, marilah berjaya. Marilah berjaya, marilah pakat-pakat sembahyang. Tiba-tiba, apa maksud dia? Maksudnya panggil orang, maknanya bukan kerana masuk waktu. Nabi pernah tidur, balik perang, penat, tidur. Suruh Bilal jaga, jangan tidur, sebab seorang mesti jaga. Kalau tidak, tidur ni penat ni, memang subuh habis. Masa tu katalah, mudah-mudah kata pukul 3-4 pagi lah. Mudah cerita. Bawa balik perang, memang penat. Bilal pun, okey, saya tak tidur, biar orang lain tidur. Sekali dengan dia tidur. Standard lah. Bangun-bangun, mudah kata pukul 8. Mudah-mudah kata gitu. Habis subuh dah. Nabi kata, jom kita pindah dekat sana, kerana di sini telah dikuasai oleh syaitan tempat ni. Tapi tak berdosa lah sebab tak sengaja. Kemudian pergi sana, Bilal azan. Hai, kenapa azan? Sebab nak sembahyang, bukan nak panggil orang sembahyang. Sebab nak sembahyang, bukan masuk waktu. Sebab nak panggil orang sembahyang, bukan sebab masuk waktu. Kalau nak masuk waktu apa? Pukul 8. Tu hukum asal. Cuma kita kat Malaysia buat alang-alang masuk waktu, alang-alang nak ajak orang sembahyang awal waktu. Cuma orang dulu buat cantik. Siapa hidup 30 tahun lepas, hidup tu masih ingat 30 lebih lah, 40 kot. 40 lagi jelas. 40 tahun lepas lagi jelas. 30 tu ada tempat ada tempat tak ada. Maksud hidup tu ingat lagi. Kalau dulu, saya ingat masa tu mungkin darjah 1 darjah 2 kot. Maksudnya 38 tahun yang lepas, ingat lagi. Bila kat kampung, malam tengok TV. Biasalah kita budak-budak tengok TV lah. Bunyi azan dalam TV. Okey, tak apa. Masa tu dah colour ke belum? Ke hitam putih lagi ya? Rasa dah colour dah, baru-baru colour. TV colour. Kat kampung. Dekat bandar tak ada. Tapi tak ada azan pun. Tak bunyi pun azan dekat masjid ke, dekat surau kat situ. Kat balasah ke, tak ada bunyi. Habis cerita tu, lebih kurang kalau mudah kata pukul 9.30. Mudah kata gitu lah. 9.30 baru bunyi azan. Bila bunyi azan, orang kat rumah tu, orang lama lah, otok-otok nenek dulu, mak ayah dulu, dia kata apa? Oh, sakan diorang punya program. Dia tahu dah, ada program, ada kuliah, ada ceramah. Dulu ceramah 3 bulan sekali. Maknanya buat besar-besar. Bila azan pukul 9, tahu dah. Iaitu 9.30 tahu dah ada program. Iaitu diorang ajak tak sembahyang isyak lagi. Kenapa azan? Sebab azan nak panggil orang sembahyang, bukan nak bagi tahu masuk waktu. Tu cantik.
Tapi sekarang dah tukar dah. Azan kerana masuk waktu. Kalau semata-mata kerana masuk waktu, kalau kata ada 3 surau atau masjid dekat-dekat, satu azan semua dengar. Yang ni azan semua dengar. Soal satu cukup lah azan, sebab semua dah dengar. Nak bagi tahu masuk waktu je kan? Tapi tak, kenapa azan juga? Semua. Sebab bukan nak bagi tahu masuk waktu. Nak ajak orang hayya 'ala solah, bagi sembahyang. Kerana tu juga ada hukum, lepas azan tak boleh sembahyang terus. Dia panggil kurang ajar. Jom sembahyang, hilang solat, mari sembahyang, mari kerja. Habis baca doa. Allahu akbar. Qomat, Allah. Kau ajak aku sembahyang, aku dalam bilik air. Aku dengar. Aku tengah buang air besar. Aku buang laju-laju, basuh-basuh, pakai jubah, pakai apa, aku datang, kau dah sembahyang. Tapi kau panggil. Apa? Orang marah. Kurang ajar dia panggil. Panggil orang, lepas tu sembahyang. Bila panggil orang, kena letak masa yang orang tu sempat datang. Agak-agak. Kalau dia tengah makan, dia sempat habiskan satu pinggan, dia datang. Kalau dalam bilik air, dia sempat. Apa-apalah. Apa yang dia buat, dia sempat datang. Itu namanya azan. Bukan lepas azan, terus qomat. Lepas qomat, terus sembahyang. Itu boleh. Kurang ajar dia panggil. Orang rumah yang cakap kurang ajar. Orang yang kat rumah yang, azan, datang. Datang, tengok rakaat kedua. Tak kurang ajar. Kau panggil aku, lepas tu kau tak tunggu. Tu, asal. Lepas tu dia ada masa. Macam maghrib, 15 minit. Subuh, 20 minit. Kan? Kalau, ada lah. Masa. Kamu saya dulu dibuatkan beduk. Bila masuk waktu tu, bunyi beduk. Kemudian dalam 5 minit, 10 minit, baru azan. Oh, itu untuk bersedia kan? Bersedia. Jadi dia bunyi beduk lah, bunyi beduk. Beduk tu masa dah masuk ke belum? Masuk waktu. Masuk dah? Oh, dia azan je lambat. Okey, bagus juga macam tu. Baguslah macam tu. Bila satu lagi, benda tu bunyi jauh. Azan mungkin tak sampai. Kalau speaker tak berapa kuat. Kalau yang horn tu, dulu-dulu lah. Dulu ada yang bunyi ketapi pun ada kan? Kenapa? Korang ni orang bandar ke? Aku seorang kampung. Ini orang KL lah, tiba-tiba cerita pasal orang kampung. Apa cerita ni? Orang kampung Tenganga je. Kan kalau macam nak buka puasa ke apa ke, bunyi siren. Ada pun orang kampung. Ingat semua orang bandar sini. Mentang-mentang lah Indra Mahkota. Semua Tenganga. Dia bunyi. Nak raya. Adalah bergantung pada tempat. Bunyi siren kereta api tu. Bunyi kuat. Nak bagi tahu. Itu siren Jepun. 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 Oh iyalah. Itu bunyi gitu lah. Jepun mari. Jepun dah tak nak serang. Allah. Jadi antara makna azan adalah an-nida, iaitu seruan. Seru tu maksud panggil. Bila panggil, bagilah peluang untuk orang datang. Janganlah buat gitu, panggil-panggil, lepas tu cepat-cepat sembahyang. Lepas tu orang tu kesian orang tu. Apa lagi nak bincang yang awal-awal ni? Okey. Iqamah pula, apa tujuan dia? Sebab azan, maksud azan, asal azan dia daripada perkataan uzunun. Azan, uzunun apa? Telinga. Maksudnya apa? Untuk dengar. Untuk ni dengar. Jadi maksud itu dari segi bahasa dia, apa maksud dia? I'lam. I'lam ni Melayu kata pelat. Melayu pelat jadi bunyi mana? I'lan. Nun. Padahal i'lam mim. I'lam. Antara maksud azan adalah i'lam. Melayu kata i'lan. I'lan mengiklankan. Itu maksud azan. Maksud syarak adalah lafaz yang digunakan untuk panggil orang solat jemaah. Iqamah pula maksud dia adalah berdiri. Qamah, berdiri, qiyam. Iqamah ataupun orang Melayu panggil qamat. Kan? Berdiri. Maksudnya mari mendirikan solat. Maksudnya nak panggil orang yang dah ada kat situ. Orang yang dekat-dekat ni, dah. Sebab tu qamat, dia punya ni. Ni dia punya apa dia panggil lah? Roh azan nyaring kuat sebiji-sebiji anjur-anjur kan. Itu azan. Qamat pendek-pendek
tak payah kuat sangat, biasa-biasa je, tapi kuat jugalah, tapi biasa-biasa je, pendek-pendek, laju-laju. Tak ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, tak ada. Azan dia mesti nyaring. Qomat, laju-laju aje. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak laju macam tu pun, lajulah daripada azan. Itu saya buat je bagi laju. Jadi cuma kalau kesebut iqamah, dia jenis laju. Kalau iqamah jenis beranjur-anjur, dia tertukar dengan azan. Ada? Tapi kita nak tegur pun benda kecil, small matter. Buat apa nak tegur ala kali jadi je kan? Lagipun suara dia sedap, tu dia beranjur-anjur. Masih bila dia nak tunjuk sedap. Jadi jalan ajalah. Cuma dari segi tak kena roh dia. Dia maksudnya, oh jom semayang. Bila orang dekat-dekat. Tapi bila masa azan, marilah semayang kita ni nak berjaya kat atas dunia. Marilah kita pakat-pakat semayang berjemaah tu. Ketahuilah Allah Maha Besar. Macam tu. Tapi bila semayang dekat ni, jom. Jadi macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu. Boleh sambung-sambung lagi. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dia punya roh, style sepatutnya. Dan kalau orang tak buat gitu pun tak salah pun. Cuma tak kena gaya. Antara apa tujuan azan lain? Apa antara tujuan azan? Pertama, panggil orang solat jemaah. Okey, kat masjid, kat musalla. Antara lain kalau pakai mazhab Maliki, untuk bagi tahu dah masuk waktu. Tak apalah, kita masukkan sekali. Yang ketiga, kejut tahajud. Ada juga azan. Kejut tahajud. Maksudnya pukul 5 tu lah ada azan. Seterusnya azan kat telinga budak. Azan juga kat telinga budak yang baru lahir, menanamkan kalimah tauhid buat pertama kali dan elak daripada gangguan jin, ummu sibyan. Apa lagi azan? Azan lagi kerana makhluk halus. Apa makhluk halus? Maksudnya ada gangguan. Dan kalau kita baca kitab apa lupa dah, Matla'il Badrain ke apa lupa, ke Furuq Masail lah. Dia kata dalam tu gangguan makhluk halus ni termasuk juga orang yang dilanggu cinta. Parah sangat. Gila bayang. Azan kat telinga juga. Ya. Bukan reka weh. Majnun. Ni jenis majnun. Tak boleh apa, cakap je pasal cinta dia je. Mari sini telinga mu kat. Telinga kanan. Telinga kanan. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kat telinga dia. Hilang, insya-Allah hilang. Ataupun terlalu marah. Azan. Seorang standby kan, takut bawa parang apa. Seorang lagi azan. Jangan azan, arwah yang azan tu. Maksudnya seorang tu pegang pistol ke apa ke. Kan? Apa? Amuk. Macam gila ni. Seorang azan. Seorang lagi standby. Apa lagi? Ditimpa musibah, banjir. Selain daripada lari, lari kena lari. Azan. Apa lagi? Pergi haji sekejap. Itu yang terakhir. Kita tutup dengan pagi haji. Sebab itu dia, ada orang yang tak faham, dia kata mengarut gini. Jadi kita relax dulu. Kita ambil yang tak ada kontroversi dulu. Okay. Itu last. Itu penutup. Kuat sebelah, itu penutup. Apa lagi? Banjir, kebakaran. Kebakaran pondok apa? Pak Ya. Pondok kat Kedah ni. Masa tu akar tu, Tok Guru tu. Allah. Betul lah. Kalau kebakaran, samalah. Ada masing-masing ada tugas. Yang padam api. Jangan pakat-pakat keliling azan. Padam api. Yang selamat orang. Yang kau nak buat apa? Azan lah. Macam tu lah. Apa? Duduk lahir. Budak lahir baru lepas kelahiran lah. Lahir azan iqamah, betul. Sebut dah tadi. Angin taufan sama. Angin. Lagi juga azan juga. Gempa bumi. Peperangan. Peperangan dalam peperangan. Mungkin kita yang tersepit kat tengah ke? Atau mungkin kita sendiri berperang ke? Azan. Okey. Kita cerita. Habis dah yang tu. Dia tanya tadi, orang nak pergi haji, azan. Setengah orang dia kerah sangat, dia kata benda
Nak pergi haji, apa pula benda nak azan? Dia gini. Disunatkan azan apabila nak musafir jauh, bukan haji. Cuma haji tu menyampai jauh. Jadi ayat dia tak boleh kata kena nak pergi haji, bukan. Kerana nak pergi musafir. Bila faham kat situ, maka tak adalah kita sebut pasal haji. Bukan. Cuma orang Melayu tahulah bila buat banyak kali, nak pergi haji mestilah azan. Ke situ pula. Mestilah orang Melayu kan dia ulang ikut adat beradat. Asalnya betul. Nak jalan jauh memang sunat azan. Nak jalan jauh, nak musafir jauh. Jadi yang azan tu pula orang yang hantar, bukan orang yang musafir. Tapi ada yang buat orang nak musafir tu dia pergi azan. Pening tu. Okey. Sekejap lagi kita cerita pasal jenazah azan pula orang jenazah dia kena cerita ni. Lagi pasal tu pula. Kenapa? Jadi azan kerana nak jalan jauh. Kita bila nak pergi haji, nak pergi umrah, maka azan kerana dia nak jalan jauh. Okey. Ada yang kata azan apabila nak bawa jenazah, nak keluar jenazah daripada rumah, nak bawa ke kubur. Dan ada juga azan masa di kubur pun. Ada. Masa nak gerak tu, satu nak gerak. Yang kedua ada yang buat ketika di kubur pun. Maksudnya ketika dalam proses pengkebumian, lebih kurang gitu. Azan. Okey. Yang pertama, perkara ini tidak dipersetujui oleh Ibnu Hajar. Tak setuju. Ibnu Hajar tak setuju. Dalam Haytami dalam kitab Tuhfah. Tak setuju. Tapi ulama lain setuju. Kenapa? Kerana dia kias. Bila kias, dia kata boleh. Kalau straight memang tak boleh. Sebab apa benda nak mati nak masuk jenazah azan, memang straight. Tapi kalau kias boleh. Kias macam mana? Kias apabila keluar daripada alam rahim ke alam syahadah, alam dunia, azan tak? Azan. Maka dia ambil kias. Berpindah alam, sunat azan. Dia bukan ambil lahirnya anak, tak ambil tu. Dia ambil berpindah alam, sunat azan. Jadi anak tu alam rahim, pindah ke alam syahadah, alam dunia, maka sunat azan. Begitu juga pindah daripada alam syahadah ke alam kubur. Kalau pakai kias, settle. Tapi kalau straight memang tak ada. Apa pula? Pakai kias, selesai azan. Jadi berpindah alam. Macam tu juga orang yang keluar nak pergi musafir tadi. Dia telah berpindah alam, iaitu daripada alam mukim kepada alam musafir. Jauh pula tu musafir. Maka azan. Jatuh hukuman jatuh hukuman nak gantung. Nak ini apa? Sama. Sebelum tu azan. Aduga tu siapa? Tak, aduga. Siapa? Aduka. Siapa? Oh, cerita. Masya Allah. Aku ingatkan orang belakang rumah sana aduka. Oh, dia ada azan? Yang Piramli azan tu ke? Ya, Allahu Akbar Allah. Azan yang paling kelakar kali. Tapi boleh azan lah. Azan tu lah sebenarnya tak ikut syariat, bukan tak ikut syariat. Tak ikut roh. Azan kuat dia. Allahu Akbar. Apa pasal pelik azan ni? Boleh lah, taklah salah berdosa. Cuma azan tak kena dia punya tu. Sifat azan tu tak ada kat situ. Piramli kan suara besar. Aduh. Oh, itu azan tu tahu sebab tahu kisah tu. Tapi namanya aduka. Aduka tu yang nak kena yang aduka ke taruna? Tak tahu dah aku cerita nama apa. Taruna ke aduka ke hantam sajalah. Betul lah. Tapi yang tu salah pula, dia nak kena sula kan? Sebat. Yang sula tu apa? Sula tu tak betul. Mana ada sula? Sula tu cerita lain. Cerita sama. Yalah, sula tu mana ada hukum Islam sula? Ada rejam, sebat, dia pergi sula. Kan betul kan? Sula kan? Tu tak ada. Tapi azan tadi tu betul lah. Oh, tak perasan pula cerita tu. Sebaik Pak Wah cakap.
Oh, betul lah. Dia azan memang ada. Sebab nak berpindah. Nak gantung. Di penjara-penjara tu kan nak gantung sampai mati. Sekarang dah tak ada dah. Boleh dah buat salah. Tak mati tau. dah lulus lah? Dah kan? Belum lagi. Belum? Alamak, jangan buat lagi. Lama ni dia nak mansuh dah hukuman gantung. Tak rasa, tak tahu lah, tak tengok dah parlimen ni. Jadi apabila berpindah daripada alam rahim kepada alam syahadah, sunat azan. Begitu juga nak berpindah daripada alam syahadah ke alam kubur, sunat azan juga. Dia ambil kias macam tu, maka bolehlah. Tapi Ibn Hajar tak setuju lah, sebab dia ambil straight, ambil direct. Tak Nabi tak buat, tak ada dibuat oleh Nabi, tak ada contoh daripada Nabi. Dia ambil straight. Tapi ulama yang lain dia kata kias. Bila kias tak ada masalah lah, boleh lah. Dan bila tak ada orang nak amal, orang tak nak amal, okey lah juga. Kita nak amal pun okey, macam tu lah. Khilaf kan? Banyaknya khilaf dekat kias tu lah. Apa lagi? Okey. Antara lain hukum azan adalah sunat kifayah. Ada mazhab lain kata fardu kifayah, tapi hukum asal sunat kifayah. Bukan. Ni. Sunat muakkad pada sunat kifayah. Sunat dia macam ni. Sunat kifayah kena faham. Sunat muakkad lain kena faham. Sunat muakkad diri azan itu sendiri. Sunat kifayah dari segi yang melakukannya. Macam ni. Sunat kifayah macam ni. Hukum dia sunat muakkad. Okey, ada 10 orang nak semayang. Sunat muakkad azan umum. Tapi dia sunat kifayah. Dengan maksud seorang je azan, hilang dah sunat muakkad kat orang lain. Itu maksud sunat kifayah. Sunat muakkad tetap sunat muakkad. Azan adalah sunat muakkad. Tapi dia juga sunat kifayah. Jadi bila sunat kifayah kena berebut. Kalau dia adalah sunat muakkad saja, tak ada sunat kifayah, itu semua orang buat. Semua sunat muakkad mu buat, aku nak sunat juga, mu je dapat, dia pun azan juga. Tak. Dia antara sunat muakkad pada sunat kifayah adalah baca doa. Bismillah tu atau Allahumma barik lana, Allahumma laka sumtu, zahaba zama wa btalitil ghurub, apa-apa bacaan yang ada ketika nak makan, tahu tak? Sunat kan? Sunat pada sunat kifayah juga. Kalau orang sebelah kita kata bismillahirrahmanirrahim, kita tak habis dah. Setan dah lari dah. Kita baca juga, tak apa lah, baguslah, benda baik, buatlah banyak pun. Cuma sunat muakkad tadi dah tak ada dah dekat semua orang, sebab dia dah buat. Yang mana dengar. Dia bukannya setiap orang kena baca bismillah, tidak. Seorang baca, habis yang lain. Cuma nak buat juga boleh. Tuntutan muakkad sangat dituntut dah tak ada dah atas kepala. Sebab dah baca doa. Sebab tu bila kita baca doa Allahumma barik lana, seorang je baca. Oh. Kenapa tak baca semua? Ya, yang lain tengok aja. Kalau yang lain nak makan, dia baca doa sendiri. Tapi tak. Betul lah tu. Dah betul dah. Itu maksud. Sunat kifayah pada sunat muakkad. Macam tu juga korban tak lama lagi. Dalam rumah, sunat kifayah pada sunat muakkad. Korban sunat muakkad. Dalam rumah ada berapa orang? Ada 5 orang, ada isteri, anak apa semua. Seorang dah buat, yang lain dah hilang dah sunat muakkad. Tinggal sunat biasa je. Kalau yang lain buat, bagus juga. Tak buat, tak apa dah. Sebab seorang dah buat. Sunat muakkad, tapi pada sunat kifayah. Macam tu juga azan, macam tu juga qomat. Kalau tidak, pakat-pakat qomat ramai-ramai. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab sunat. Tidak. Sunat muakkad pada sunat kifayah. Apa lagi? Kejap ni nak baca apa ni. Jawab bersin. Alang-alang kita dah ada bantahan tadi. Kita bagi habis-habisan. Antara bersin, jawab bersin, sama. Alhamdulillah. Sunat atas diri dia, bukan sunat kifayah. Bersin, alhamdulillah, bukan sunat kifayah. Sunat saja. Bukan sunat kifayah. Maknanya orang sebelah tak boleh nak alhamdulillah. Kau tak dapat pahala bersin, kau dapat pahala zikir alhamdulillah je. Kalau kau sebut alhamdulillah. Sebab aku bersin, aku sunat alhamdulillah. Sunat aini dia panggil. Sunat atas diri sendiri. Okey. Yang jawab? Yarhamukallah. Sunat apa?
sunat kifayah. Nak cerita sunat kifayah ni. Sunat kifayah. Seorang jawab, maka dia dapat untung dulu. Yang lain jawab pun dapat pahala biasa-biasa lah. Dia besar. Sebab sunat kifayah, seorang dah buat, yang lain tak payah. Apa lagi? Bagi salam. Yes. Jawab salam, bukan bagi salam. Jawab salam. Bagi salam, sunat. Jawab salam, fardu kifayah. Dia tak bukan sunat. Jawab salam. Beri salam, sunat kifayah. Betul. Jawab salam, fardu kifayah. Bila seorang bagi salam, Assalamualaikum, yang lain tak payah bagi salam yang dekat sini. Yang jawab, fardu, wajib. Tapi seorang je wajib. Fardu kifayah. Seorang dah jawab, yang lain tak payah. Yang bagi tadi, seorang dah bagi, yang lain hilang dah kesunatan. Sebab tu, tak boleh anak murid bagi salam dekat cikgu. Anak murid, Assalamualaikum cikgu, 40 orang. Bagi tu sunat kifayah. Dia pergi bagi semua. Okey, jawab fardu kifayah, tapi yang diberi salam dekat seorang. Maka dia seorang kena jawab. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Tapi tu balik. Tapi sekarang dah kata dah betul dah. Masuk-masuk. Assalamualaikum murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar cerita lah. Dulu tak? Kami dulu ni ketua kelas ni dulu. Bangun. Assalamualaikum Ustaz kot. Okey, kalau tu bagi selamat pagi, tak bagi assalamualaikum. Kalau ni agama je. Assalamualaikum ustazah. Assalamualaikum. Ustazah jawab, "Sam." Macam tu je. Sedangkan dia kena jawab 44 orang ada dalam kelas tu. Kena jawab. Sebab jawab fardu kifayah kalau ramai. Kalau seorang, kau seorang lah. Kena jawab. Beri sunat kifayah. Seorang je bagi. Ketua kelas je. Bagi kalau nak bagilah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Settle. Seorang je bagi. Ini suruh semua murid-murid. Betul tu. Jimat. Ke tak doa lah. Samalah juga. Sunat kifayah. Seorang dah baca, seorang lagi tak payah. Seorang lagi tak payah. Maksudnya lepas. Kalau baca juga, bacalah doa. Okay, settle. Rakaman. Wajib jawab? Tak wajib jawab rakaman. Bukan. Jawab azan, adakah sunat jawab azan? Rakaman tak sunat jawab. Kejap apa lagi. Okey, habis. Rakaman. Ada rakaman yang disiarkan pada waktu itu? Sama. Dia mesti ada apa dia panggil? Individu, orang, manusia mukallaf. Mesti ada mukallaf yang melaungkan. Dengar dia, yang itu yang sunat jawab. Yang rakaman apa? Kita boleh kata sunat jawab bukan sunat jawab azan. Dia jawabkan benda baik, Allahu akbar, Allahu akbar. Dapatlah pahala. Tapi bukan pada jawab azan. Walaupun pada waktu itu. Sebab tu kalau boleh lagi tu, tak payah jadi Bilal pakai rakam je. Lagi sedap. Kalau dalam radio? Sama. Tak sunat. Kalau kata sunat jawab, bukan sunat jawab azan. Sunat zikir tu lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la. Kan bagus cakap itu. Sunat tu. Sunat perkataan itu, bukan sunat azan. Tak. Berhentilah di situ. Habislah. Ni mukadimah. Memang mukadimah kena panjang. Lepas ni baru kita baca. Kita beberapa baris je. Tiada bagi nazar dan tiada bagi sembahyang jenazah. Tu. Tiada bagi nazar, tiada bagi sembahyang jenazah. Berhenti kat situ. Tiada bagi nazar, tiada bagi sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah jangan duduk qomat Tapi dalam kitab sembahyang jenazah dia kata qomat. Dan disunatkan iqamah. Rupa-rupanya iqamah dengan maksud panggil as-salatu jami'ah. As-salat. Macam ni ayat dia? As-salat as-salatu ala maitil hadir. Macam itulah lebih kurang kan. Itulah maksud iqamah dalam kitab-kitab yang kata sunat iqamah. Jangan salah faham. Nida. Ya, nida. Tapi bukan maksud nida iqamah nida tu maksud Allahu akbar, Allahu akbar tu. Tapi ada orang buat sebab kitab kata. Sedangkan iqamah dengan maksud panggilan as-salatu jami'ah tadi tu. Okey.
Kita sambung akan datang. Allah.